Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دولة الجبال سبحا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب فهمتك يا رب الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain tidak bukan kita bersyukur kepada Allah. Antaranya Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita fi taatillah, di dalam ketaatan dalam ibadah kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat, kerana kita termasuk dalam golongan orang yang panjang umur dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka innama ta'si Allah azza wa jal bihawahilika wa innama hiya ni'matun min Allah alayka wa amanatun ladayka فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران وخيانتك في أمانة أودعكها الله غاية الطغيان فأعضاؤك رعاؤك فانظر كيف ترعاها وكلهم راع وكلكم مسعود عن رعيته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين يا رب العالمين. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, artinya ketahui olehmu bahawasanya anggotamu sungguh berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu, dan hanya sungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untukmu dan pertaruhan, yakni amanah padamu. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat. Maka yang demikian itu sehingga sebenar-benar kufur bagi nikmat Allah, yakni menyalahi akan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia. Kerana segala anggotamu itu dijadikan akan dia kerana berbuat taat kepada Allah, maka tak kala engkau berbuat maksiat dengan dia, dengan anggota itu, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia, dengan anggota, yakni makna kufur di sini iaitu dinamakan kufur nikmat, bukan makna kafir di sini. Kufur di sini kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan, yakni amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat, dan khianatmu itu pertaruhan, yakni amanah yang menaruh akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala padamu, iaitu sehinggalah maksiat itu, maka segala anggotamu itu seperti rakyatnya, maka tilik olehmu betapa engkau pelihara akan dia. Maka sekalian kamu itu mempunyai peliharanya, dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat akan suatu yang dipelihara itu.
qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Ghazali lagi berkaitan dengan maksiat dan ketaatan dalam kehidupan kita ini akan berlaku, iaitu ketaatan pada Allah dan begitu juga maksiat. Al-Imam Ghazali menyatakan, ketahui olehmu, wa'lam annaka, ketahui olehmu, hei salib, hei talib, lebih lagi salib lah iman. Banyakkan kata-kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bila sebut i'lam, ketahui olehmu, he situ, he yani salib, orang yang nak menjalan hati ke hadratillah, yakni orang yang sentiasa memburu ke dalam Allah siang dan malam, sentiasa mengharap redha Allah, itu salib perjalanan tu. Ia ada dua, kita telah sebut dah sebelum ni, jalan salib, jalan majzub. Jalan majzub tu pilihan Allah, tengah nak sedar Allah Ta'ala angkat maqam yang lebih hebat. Itu jarang orang boleh. Maqam salib ni maqam kita berjalan, buat ibadat, cari redha Allah, zikir, wa amal itu, wa amal ini, sampai masa menjadi suatu pilihan Allah, Allah Ta'ala akan angkat maqam-maqam yang tertentu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu ketahui? Ketahui olehmu bahawasanya anggotamu itu sehingga sungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu itu, dan hanya sungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah untukmu dan pertaruhan, yakni amanah padamu. Imam Ghazali menyatakan, ketahui olehmu bahawasanya anggota kita ini, anggota kamu itu, dia kata, itu berbuat maksiat pada Allah. Dia bila seorang itu anggota dia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia tu, dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan diberi sebagai untuk untuk kita dan untuk amanah sebagai penjagaan, ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Anggota badan kita ni merupakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga ataupun doman, pinjaman majazi, pinjaman majazi. Allah Ta'ala beri sekejap. Bukti kata Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kekal Allah Ta'ala bagi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menarik akan nikmat itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik sikit-sikit, masa muda gagah kerja begini, pergi sana pergi sini. Bila sampai usia dia, ada sampai sakit orat, ngatuk, kalau tidur-tidur malam, bila time usia-usia ni kejut sikit tak boleh, jadi mudah jaga, pagi kena molek nak tidur payah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terik. Itu orang panggil doman majazi, pinjaman yang sementara Allah Taala beri. Maka Imam Ghazali kata, maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat. Jadi anggota kamu itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah iaitu jika kamu buat anggotamu itu maksiat pada Allah, maka seolah-olah dengan nikmat pemberian kesihatan yang Allah beri kepada anggota kamu itu, seolah-olah kamu minta tolong dengan Allah buat maksiat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada buat maksiat. Lalu kamu menggunakan dhaman majazi, pinjaman yang Allah Taala beri kepada kamu anggota kamu tu, kamu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kata-kata Imam Ghazali yang lain, adakah patut begitu? Sebab itulah para ulama-ulama terdahulu, bila ditanya kepada mereka tentang berkaitan dengan kesihatan anggota badan yang Allah beri ni, tiba-tiba malas sembahyang, malas buat ibadah, patut ke begitu? Patut ke kamu begitu? Allah beri nikmat, kamu buat maksiat, seolah-olah kamu mengambil, meminta pertolongan dengan Allah, lalu Allah, bila Allah tolong, kamu buat maksiat pada Allah. Al-Imam Syekh Mutawali, Al-Imam iaitu Al-Syekh Al-Imam Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi rahimahullahu ta'ala, yang karang begitu banyak tafsir.
Dan kita kisah-kisah para soleh, orang soleh, para sahabat Nabi Muhammad SAW pun banyak juga karang kita. Qasasul sahabati was salihin, kisah para orang soleh, sahabat, dan begitu juga orang soleh terdahulu. Imam Asy'arawi ataupun Syekh Mutawali Asy'arawi, bila ditanya pada dia, wahai Syekh, aku tahu bahawasanya anggota badan aku ni suatu amanah pada Allah, tapi jadi nak buat maksiat juga. Tobat-tobat buat maksiat, tobat-tobat buat maksiat, tobat-tobat buat maksiat. Apakah itu suatu bala? Imam Asy'arawi menyatakan itu sebagai terpedaya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi makna keimanan, kerohanian dia itu dalam bahaya. Ibarat dia kata kalau kita makan, kita minum, kita makan racun, makan penawar, makan racun, makan penawar. Kesan pada tubuh badan tu apa yang terjadi? Akhir sekali rosaklah. Dah bahan racun, lepas tu makan ubat balik. Bahan racun, makan ubat balik. Maka begitu gambarannya. Wahai Syekh, memanglah betul, tapi bagaimana untuk menjauhinya? Tu Imam Asy'arawi menyatakan, kamu bacalah doa, iaitu kamu selalu baca doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala cabut kemanisan maksiat kepada diri kamu dan memberi kemanisan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Imam Asy'arawi rahimahullah, Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala menyatakan, kamu baca begini, Allahumma harrim ladzati ma'siyatik warzuqni min ladzati ta'atik. Allahumma harrim ladzati ma'siyatik warzuqni ladzati min ta'atik. Ya Allah, haram olehmu daripada kemanisan maksiat kepada Allah, dan rezeki olehmu kepada aku ini daripada kemanisan di dalam berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minal ta'atika ataupun fi ta'atika, boleh belaka fi ta'atika, boleh belaka. Itu Imam Asy'arawi ada suatu doa bila orang tanya pada Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala bahawasanya maksiat ini dia suatu kemanisan. Ibadah pun dia ada kemanisan juga. Tetapi kemanisan maksiat itu ia terletak kepada golongan-golongan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah jika ada ciri-ciri ini, cepat-cepat kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya diajar oleh Imam Asy'arawi, iaitu Allahumma harrim min ladzatil ma'siyatik, hei Tuhanku, iaitu haram olehmu daripada aku ini, daripada iaitu kemanisan lazat dalam buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, warzuqni ladzati fi ta'atik ataupun min ta'atik, dan kurnia rezeki olehmu kepada aku ini kemanisan buat taat ibadah pada Allah. Lepas buat sembahyang sunat tu buat sunat ni, lepas buat ni ibadat tu ibadat ni, lepas zikir tu zikir ni. Kalau nisbah panggil mulut dia tu dah duduk sajalah, basatul lisanik, iaitu lidah dia sentiasa basah lah, bizikrillah azza wa jal, dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda lah, tanda orang yang mendapat kemanisan ibadah dalam ibadah ni. Dia tak jemu sama, lepas sembahyang berjemaah, lepas berzikir, lepas wajah ilmu, lepas tu buat ibadah sembahyang sunat itu, sembahyang sunat ini, lepas baca Al-Quran, itu ada kemanisan. Ada kemanisan begitu, alhamdulillah. Kerana kalau seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalaulah seseorang itu tidak usaha untuk mendapat kemanisan di dalam berbuat taat kepada Allah, dalam ibadah pada Allah, dia akan mari kemanisan maksiat ataupun lazzati ghafil. Tak buat maksiat tapi termasuk golongan orang yang ghafil, buang masa begitu saja. Ini takut juga. Ada satu golongan
dia suka buat maksiat sebab dia mendapat kemanisan maksiat. Sedap buat maksiat, apa buat maksiat, maksiat. Ada orang pula dia tidak buat maksiat tetapi dia mendapat kemanisan ghafil, kemanisan lalai, sedap. Buang masa begitu sedap, duk relax, duk nengung, banyak mikir, panggil tak ada tuju, duk mikir, buang masa begitu. Itu kemanisan dalam ghafil. Hak ni tak boleh juga. Hak naknya ialah kalau mari-mari tu biasalah lil awami. Kalau kita mari kadang-kadang tak kira dak hati dia dak hati dia orang biasa, ustaz ke dak kira. Kadang-kadang mari buang masa set up balik. Tu tak apa. Maknanya dia kembali balik. Hak dia takutnya duk kemanisan buat maksiat tu. Waktu memang sahan dosa dah. Sahan dosa terus. Adapun lazat di dalam membuang panggil ghafil ni takut juga. Kerana dia boleh yad'u ila maksiatillah azza wa jalla. Dia boleh memanggil kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia duk dengung, kalau sekuai dengung tu mulut dia berzikir, baca-baca tu orang panggil tidak termasuk dalam golongan orang ghafil, orang lalai. Ni duk dengung, duk mikir apa, duk buang masa. Itu orang panggil kemanisan di dalam ghafil. Sebab sifat manusia ni orang panggil hanif. Tu hanif. Sifat manusia ni hanif. Dia cenderung ke arah kebaikan. Arah kebaikan. Sifat manusia orang panggil khairun tu baik. Jadi hanif ni ialah sifat manusia ni selalu cenderung ke arah baik, tapi buat tak buat, itu sifat manusia. Tu di antara disebut oleh para ulama sifat dia tu. Bila dia ada keimanan yang teguh, maka dia akan buat kebaikan itu, kebaikan ini. Jadi sebab itulah sekurangnya duduk maknanya nisbah lala tu lala yang sekejap, maka kata ulama tidak masalah. Tetapi kalau lalai berpanjangan, hak takutnya dia akan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu dah syaitan ni tak akan sunyi. Dia akan sunyi. Kalau dia nak suruh kita dengung benda sia-sia gitu, syaitan pun bijak juga. Dia mesti akan suruh kita buat maksiat dan sebagainya. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah para ulama, banyak kitab-kitab para ulama menceritakan bahawasanya supaya kita usaha mendapat kemanisan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, jika kamu tidak kejar mendapat suatu kemanisan daripada nisbah makanan jasmani kamu, pasti kamu akan dapat nisbah makanan. Banyak orang puasa, sedap makanan ni, makanan itu, nasi ini. Dia dapat kemanisan jasmani tu, kemanisan dalam dia makan tu. Tetapi kalau dia tidak usaha mendapat kemanisan ibadah, maka akan sampai suatu masa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia berasa suatu ibadah itu bosan. Hak paling teruk sekali, dia akan mempersoalkan, kenapa Allah buat sembahyang subuh? Sedap je orang lain dak bangun subuh gini-gini. Ni disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah akan berlaku pada umat Islam jika umat Islam tidak usaha untuk mendapatkan kemanisan di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memadai dah kalau kita sentiasa kejar keridaan Allah, sentiasa mengharap redha Allah, kita buat mujahadah, lawan nafsu, mujahadah, maka kata ulama, pasti Allah akan memberi kemanisan kemanisan ibadah ni dalam buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah baru menepati bahawasanya Allah beri nikmat kepada kita itu, maka seolah-olah dengan nikmat Allah itu kita minta tolong di dalam berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah, para ulama memperbahaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, setengah mendapat pahala sunat diri kita makan dan minum itu bila kita niat untuk ibadah pada Allah, untuk ketaatan. Ya Allah, aku makan dan minum ni untuk membuat ketaatan ibadah pada kamu. Maka hak begitu pun sudah dapat pahala, kata ulama. Kerana dengan nikmat Allah yang Allah beri pada kita, kita seolah-olah kita minta tolong dengan Allah, berilah sihat pada aku supaya aku dapat buat ibadah. Seolah begitu. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu taala,
maka yang demikian itu sebenar kufur bagi nikmat Allah. Jadi orang yang Allah beri nikmat-nikmat ni tiba-tiba buat maksiat pada Allah, maka dia panggil kufur nikmat, kafir nikmat, panggil kufur nikmat, kafir nikmat lah, kufur. Dia kufur nikmat Allah. Itu yakni menyalahi akan dijadikan oleh Allah dengan dia. Maknanya dia salah lah, dia menyalahi Allah, dia beriktiraf Allah. Allah buat nikmat untuk ibadat, tiba-tiba yang dia minta seolah-olah dia ambil nikmat Allah, seolah-olah supaya Allah tolong dia buat maksiat pada Allah. Maka ini menyalahi apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kerana anggota kamu itu dijadikan akan dia kerana berbuat taat kepada Allah. Kerana hakikat kejadian anggota itu ialah supaya kita buat ketaatan pada Allah. Itu. Maka tak kala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka bila engkau buat maksiat dengan anggota tu, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan oleh dengan dia. Maka nampak berlawan dengan Allah lah, seolah kita berlawan dengan Allah lah. Allah jadikan anggota badan untuk ibadah, untuk ketaatan, tiba-tiba dengan anggota itu kita buat maksiat pada Allah, maka seolah berlawan dengan Allah. Maka orang yang berlawan dengan Allah, maka macam mana nak mendapat rahmat Allah, keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak akan dapat. Allah beri kesihatan, tak semayang, maka kehidupan nak berkat, nak bahagia, nak apa ceria, tidak akan dapat kebahagiaan, tidak akan dapat ceria ataupun kebahagiaan sekejap saja, tidak akan dapat, sebab dia dah berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat anggota badan dia itu di antaranya. Maka inilah makna kufur di sini, yakni dinamakan dia kufur nikmat. Maka kufur nikmat lah. Ni na'udzubillah min zalik, ini bahaya. Sebab itulah para ulama seperti para sahabat Nabi SAW, mereka ni sangat takut tentang kufur nikmat. Kufur agama jelas, kamu murtad, orang tahu selalu mu tukar agama, jelas selalu murtad, na'udzubillah min zalik. Tapi kufur nikmat ramai orang tak tahu sembunyi. Orang tak tahu. Tu hatta diri seseorang, diri dia sendiri pun dia tahu dia sedang kufur nikmat. Hak ni paling takut. Ada pun kufur tentang agama, orang tahu lah, mu kafir, mu menyembah berhala, mu cakap ke arah kekufuran begini-begini, jelas selalu. Tetapi kufur nikmat, ramai orang buat cara begitu. Itu bahaya tentang pemberian nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, lalu dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna kufur di sini, yakni dinamakan kufur nikmat, bukan makna kafir di sini. Kufur di sini kufur bukan agama, bukan maknanya kafir ataupun kufur di sini kufur agama. Kufur agama ni yakni keluar daripada Islam, itu kufur agama. Sebab tu kufur ada dua, kufur nikmat dan kufur agama. Kufur pada agama iaitu keluar daripada Islam, maka jelas kafir, murtad, na'udzubillah min zalik. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah kepadamu. Imam Ghazali kata bahawasanya segala anggota kamu itu adalah amanah, adalah iaitu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat, dan khianatmu itu pada pertaruhan, yakni amanah yang menaruh akan dia oleh Allah padamu. Jadi Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu, tiba-tiba kamu buat maksiat pada dia, seolah-olah kamu khianat dengan Allah. Dan khianatmu itu adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu. Kamu khianatlah. Ketika itu walaupun kamu nampak hebat, kamu nampak orang sanjung kamu, orang mulia kamu, ketika itu hakikatnya kamu sedang khianat dengan Allah. Zahiriyah orang tak nampak lah, orang nampak baik lah, tapi hakikatnya dia sedang khianat dengan Allah, dia sedang bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dengan anggota badan dia itu, dia malah buat ibadah pada Allah, tinggal semayang, apa lagi, iaitu buat maksiat pada Allah. Itu khianat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sehingga maksiat, yakni sebenar-benar maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, maka tidak olehmu betapa engkau pelihara akan dia. Maka sekalian kamu itu mempunyai pelihara, dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat kelak akan suatu yang kamu pelihara itu.
Jadi Imam Ghazali kata, maka segala anggota kita ini, anggota badan kita, tangan, kaki, mulut yang Allah beri belaka ni pada kita ni, dia merupakan rakyat kita, perlu yang kita jaga, kena berlaku adil, iaitu berlaku adil ni supaya dia tidak jatuh kepada zalim. Apa itu adil? Wad'u syai' fi mahalli, itu adil. Adil ialah meletak sesuatu pada tempat dia, itu adil. Maksudnya kita menjaga anggota yang Allah Taala beri kepada kita ni, kita letak pada tempat yang betul. Telinga tempat kat mana? Tempat dengar Al-Quran. Mulut tempat mana? Tempat berzikir, tempat baca Al-Quran. Kaki tempat mana? Tempat pergi dengar, pergi tempat-tempat baik, kita cari nafkah dan sebagainya. Itu kita adil lah. Kalau kita letak tempat pada anggota rakyat kita ni pada tempat yang betul, maka kita dikatakan adil. Maknanya bukan kita termasuk golongan orang yang zalim pada anggota tubuh badan ni. Itu di antaranya. Maka tilik olehmu, bertapa engkau peliharakan dia. Maka tilik di sini kau fikir-fikir, kau tilik pelihara semua anggota badan kamu tu, macam mana sekalian kamu itu mempunyai pelihara, kamu kena ingat kata Imam Ghazali. Ini yang ambil daripada hadis Nabi SAW, yang mana diriwayatkan Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni. Maknanya iaitu maka tilik olehmu bertapa engkau peliharakan dia, maka sekalian kamu itu mempunyai pelihara. Hakikatnya kita tak kira siapa saja, kita ada pelihara, kita ada peliharaan di bawah peliharaan kita ni. Kita ni Allah Ta'ala beri sebagai untuk pelihara. Maka tiap-tiap barang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri amanah ni, maka akan ditanya. Maka akan ditanya, tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat kelak akan suatu yang kamu pelihara itu. Maka hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya, kamu umur kamu berhabis mana, kaki kamu pakai gimana, mulut kamu gimana. Jadi rakyat ni akan ditanya belaka, sehinggalah kamu sendiri akan ditanya bagaimana begini. Sehingga kita selalu dengar kaki tangan akan menghadap Allah, menyatakan begini. Itu di antaranya. Inilah yang disebut oleh Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan setengah kata Al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, aku dapat menjaga, aku menjadi suatu kesihatan daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai ke malam, disebabkan aku menjaga maksiat daripada Allah, dan daripada berbuat maksiat pada Allah. Maka ketika itu aku sihat, dan aku berpegang salah satunya di antaranya aku dapat jaga ni, aku mengetahui ini semua anggota badan aku ini adalah amanah daripada Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya suatu hari nanti bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jikalau tiada engkau pelihara akan segala anggotamu itu daripada buat maksiat, nescaya ditanya oleh Allah akan dikau pada hari kiamat kelak. Maka tak kala itu tiada dapat lagi engkau berdusta. Jadi kita betul sini, maka jikalau tiada engkau pelihara segala anggotamu itu, maka itu bukti kat maka. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya juga, begitu juga jemaah kasih semua. Mudah-mudahan kita semakin takrib dengan Allah, semakin bertambah keimanan, semakin istiqamah dalam ibadah pada Allah dan zikrullah pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa dirahmati dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalu wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akinna bit taqwa wajibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.